Assalamualaikum, nama saya Nur Amira binti Muhammad Zawawi dari kelas AM283D. Saya akan terangkan tentang pengenalan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika dapat diklasifikasikan sebagai prinsip moral atau akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kumpulan persatuan, pekerjaan dan lain-lain. Manakala definisi yang tepat bagi adab pula ialah perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Etika dan adab dalam diri pelajar mempunyai peranan yang sangat penting untuk mensejahterakan kehidupan. Mempunyai etika dan adab dalam diri seorang pelajar amatlah penting bagi kesejahteraan hidup mereka. Kerana dengan mempunyai etika dan adab, seseorang itu dikira sebagai manusia yang layak untuk kita lindungi dan contohi, kerana bermula dari mereka lah kita dapat membentuk dan melahirkan manusia yang menitik beratkan etika dan adab dalam diri. Seterusnya akan menghasilkan kesejahteraan hidup bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk semua individu yang berada di sekeliling mereka. Dengan kata lain, apabila semua orang mempunyai etika dan adab dalam diri masing-masing, mereka senang untuk menjalani hidup seharian dalam menempuhi segala masalah hidup yang bakal mereka hadapi. Secara tidak langsung, ini akan melindungi mereka dari membuat keputusan yang tidak sepatutnya mereka pilih. Sebagai contoh, orang yang tidak mempunyai etika dan adab dalam diri akan cenderung untuk membuli rakan sebaya mereka untuk menunjukkan yang mereka lebih berkuasa. Ini akan menimbulkan lagi masalah apabila mangsa yang dibuli pilih untuk bunuh diri kerana tiada lagi etika dalam diri, kerana perbuatan bunuh diri ialah perbuatan yang tidak beretika dan bermoral. Seperti mana yang kita boleh lihat sekarang, kes membuli semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat tidak kira peringkat umur. Malah terjadi juga dalam kalangan pelajar sekolah rendah, sehingga membabitkan kematian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti elemen adab dan etika dalam pembentukan kehidupan sejahtera. Yang kedua ialah menganalisis tahap penghayatan pelajar UiTM Kedah terhadap elemen adab dan etika. Dan akhir sekali, merumus penghayatan pembentukan sejahtera. Seterusnya, sorotan karya. Berdasarkan jurnal dari Umi Hafsah, fakta yang terdapat di dalam jurnal ini yang mempunyai kaitan dengan etika dan adab dalam diri pelajar membentuk kehidupan sejahtera ialah penulis menegaskan kita bahawa kita sebagai penuntut ilmu atau pelajar hendaklah menjaga adab ketika menuntut ilmu dengan sentiasa bersikap warak, tawaduk serta menjauhkan diri dari sifat dengki. Menurut Imam Zarnuji, beliau menjelaskan jika kita menjaga adab menuntut ilmu, maka ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang berguna serta mendapat pengetahuan yang berlimpah. Selain itu, di dalam kitab beliau, terdapat beberapa kepentingan tentang etika yang perlu diperhatikan di dalam diri pelajar. Sebagai contoh, beliau juga ada berkata bahawa dengan menjaga adab, seorang pelajar itu akan lebih mudah untuk memahami tentang ilmu yang diberikan oleh guru ataupun syarahnya. Justru itu, kami juga bersetuju dengan pendapat beliau bahawa jika kita menjaga adab dan etika dengan guru ataupun syarah, bukan sahaja kita mudah memahami apa yang diajar oleh mereka, tetapi ilmu yang diberikan mereka kepada kita juga menjadi berkat. Oleh hal demikian, jurnal yang ditulis oleh penulis dapat dikaitkan dengan etika dan adab dalam diri pelajar membentuk kehidupan sejahtera. Seterusnya, berdasarkan jurnal artikel yang bertajuk Kepentingan Memberi Salam dan Etika Berpakaian Menurut Islam oleh Dasmah Siddiq menegaskan bahawa amalan memberi salam ialah satu adab yang amat digalakkan dalam Islam. Ia juga menegaskan tentang pelbagai perkara tentang adab dan etika selain dari memberi salam. Memberi salam merupakan adab yang penting yang perlu diperhatikan dari kecil supaya mendapat berkat pada diri dan sentiasa berada dalam kehidupan yang sejahtera. Pada pendapat kami, jurnal artikel ini menupukan lebih kepada adab memberi salam. Walau bagaimanapun, adab memberi salam juga merupakan satu etika dan adab yang penting untuk mendapat kehidupan yang sejahtera. Seterusnya, menurut Sarawanan Ana Malai, keluarga, rakan sekelas dan persekitaran semuanya merupakan pengaruh dalam perkembangan etika seseorang individu atau remaja. Ini disebabkan oleh mentaliti dan tindakan mereka yang tidak berpengalaman. Ibu bapa mempunyai peranan yang penting dalam menggalakkan tingkah laku dan nilai yang diterima secara meluas oleh masyarakat. Remaja perlu tahu bahawa ibu bapa mereka ada untuk mendengar dan meluangkan masa bersama mereka supaya mereka tidak berasa terasing. Hasilnya, remaja akan lebih bersedia untuk memasuki alam dewasa dengan prinsip moral yang utuh. Etika individu juga boleh dipengaruhi oleh faktor situasi, kerana orang boleh bertindak di luar norma sosial apabila berada dalam tekanan. Apabila berhadapan dengan dilema sedemikian, mereka tidak dapat membezakan apa yang betul dan bagaimana tindakan mereka boleh menjejaskan masyarakat. Akibatnya, semua tindakan harus dipertimbangkan dengan teliti untuk memastikan ia tidak bercanggah dengan cita-cita teras masyarakat.
walaupun ia dibuat dalam keadaan terpaksa. Seterusnya, sorotan karya yang didapati daripada artikel pengajaran adab dan akhlak Islam dalam membangunkan modal insan oleh Asmawati Suhail ialah pendekatan kepada Islam amat penting bagi melaksanakan hasrat untuk mempertingkatkan peradaban ummah dan membangunkan modal insan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, mestilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Persoalan seperti mengapakah masih ramai remaja Muslim terlibat dalam keruntuhan akhlak walaupun mereka telah diberi pendidikan kepada ajaran Islam sejak di bangku sekolah darjah, dan pertanyaan, adakah pengajaran dan pendidikan Islam yang diberikan selama ini hanya berbentuk kognitif, iaitu untuk mencapai kecemerlangan dalam perbezaan sahaja, perlu diberi perhatian dan diteliti. Antara cadangan yang dicadangkan ialah untuk menilai pelajar bukan sahaja dari sudut kognitif, malah dari sudut amal dan penghayatan. Antaranya ialah program-program amalan dan penghayatan perlu diperbanyakkan di sekolah supaya pelajar-pelajar dapat menghayati agama. Manakala secara tidak langsung mereka dapat belajar tentang etika dan adab yang sepatutnya mereka perolehi. Ini dapat mengelakkan mereka daripada hanya fokus pada sudut kognitif sahaja. Contohnya, hanya ingin meningkatkan diri dalam sudut pelajaran sahaja kerana dalam fikiran mereka hanya pelajaran yang boleh membawa mereka kepada masa depan. Suatu bentuk pengukuhan atau ganjaran hendaklah diberikan kepada pelajar yang menunjukkan amalan dan penghayatan dalam etika dan adab supaya mereka suka dan memandang penting tentang elemen tersebut. Sebagai rumusannya, bagi merealisasikan agenda yang dikehendaki kini, pendidikan bersifat sepadu yang berpastikan tauhid dan berlandaskan falsafah serta nilai Islam perlu dipertingkatkan. Akhir sekali, sorotan karya yang didapati berdasarkan artikel bertajuk Kefahaman Nilai Etika dan Moral Pelajar di Institusi Pengajian Tinggi oleh Ruslan Hassan menerangkan tentang perkara yang harus ditekankan bagi melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, malah memberi penekanan kepada aspek kefahaman yang jelas berkaitan nilai etika dan moral yang menjurus kepada pembinaan peradaban. Metodologi kajian ini bermaksud kaedah atau teknik mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong kajian kami. Di samping itu, tujuan kami melakukan kajian ini ialah untuk menghubungkan objektif kajian dengan hasil kajian kami. Justru itu, kami melakukan kajian selidik ini kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah. Kaedah kajian yang kami gunakan ialah kaedah kajian selidik dan kaedah sumber dari perpustakaan dan bahan metode. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan berkaitan dengan soal selidik yang telah disebarkan kepada pelajar-pelajar UiTM Cawangan Kedah, kami dapati 100% pelajar yang terlibat dalam soal selidik tersebut berasa penting untuk menjaga etika dan adab dalam diri masing-masing. Ini membuktikan pelajar mempunyai penghayatan tentang etika dan adab dalam diri. Selain itu, daripada kajian yang kami dapat dari artikel-artikel ialah mempunyai penghayatan dalam etika dan adab amat penting kerana memperolehinya kita dapat memastikan kesejahteraan hidup. Ini adalah kerana etika dan adab ialah panduan hidup bagi kebanyakan manusia. Tanpa panduan hidup, mestilah manusia akan berada dalam kebingungan tanpa hala tuju. Berdasarkan rajah tersebut, kami mendapati bahawa 100% pelajar yang menjawab soal selidik tersebut bersetuju bahawa menyapa pesyarah ketika berjumpa di luar dikira sebagai etika dan adab yang diperlukan dalam diri pelajar. Dengan mempunyai etika yang baik juga dapat membantu pelajar dalam pelajaran. Perkara ini juga turut dinyatakan dalam artikel Etika sebagai Paduan Hidup oleh Saravanan Al-Mamalai, iaitu etika yang baik ialah penyumbang kepada kecemerlangan pembelajaran. Hal ini adalah disebabkan dorongan positif oleh orang sekeliling kita dapat membantu kita berjaya dalam pelajaran. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, kami mendapati bahawa 100% pelajar yang memberi kerjasama dalam kajian itu mendapati terdapat elemen etika dan adab dalam perbuatan membuka pintu untuk pesyarah atau siapa yang memerlukan. Ini membuktikan bahawa terdapat penghayatan tentang etika dan adab dalam diri pelajar. Berdasarkan kajian yang kami lakukan terhadap pelajar di Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah, kami mendapati bahawa 100% bersetuju bahawa jika ternampak atau serempak dengan pesyarah yang sedang dalam kesusahan seperti situasi di atas, kita sepatutnya mengucapkan salam dan mengulurkan bantuan kepadanya.
Seterusnya, kami juga melakukan kajian sumber perpustakaan dan bahan bertulis di mana dari sebuah kereta akhbar harian Metro yang ditulis oleh Muhammad Syahrizal Nasir yang bertajuk Allah Tolong Kita. Beliau menegaskan bahawa Islam menekankan keperluan membantu sesama insan. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, kami mendapati bahawa semua pelajar dari Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah bersetuju tentang menjawab soalan yang diajukan oleh pensyarah di dalam kelas di atas talian merupakan etika dan adab yang perlu dipraktikkan dalam diri pelajar. Sebanyak 100% yang memilih jawapan ya untuk soalan ini. Ini kerana menjawab soalan yang diajukan oleh pensyarah ialah adab dan etika yang sangat penting. Ini perlu dilakukan untuk mengelakkan hati pensyarah terguris. Selain itu, untuk mengukuhkan lagi kajian kami telah melakukan sedikit kajian dari perpustakaan dan bahan bertulis di mana menurut satu artikel dari bernama yang ditulis oleh Dr. Hassan Nizam Hashim, beliau turut menyatakan bahawa sebagai seorang yang beretika dan beradab, kita sepatutnya berkomunikasi secara baik dan melibatkan diri secara aktif. Berdasarkan graf rajah berikut di atas menunjukkan tahap skala persetujuan bagi penghayatan pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah berkaitan pernyataan fokus ketika sesi pembelajaran yang berlangsung dikira sebagai etika dan adab dalam diri pelajar. Keseluruhan pelajar telah memilih pada skala 5 yang membawa maksud mereka sangat bersetuju dan menganggap fokus ketika sesi pembelajaran berlangsung merupakan salah satu daripada etika dan adab sebagai seorang pelajar. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pelajar yang memilih skala 3 dan 4 untuk kajian dari perpustakaan dan bahan bertulis pula. Perkara ini juga turut dinyatakan dalam satu artikel di laman sosial rasmi Harian Metro oleh penulis Muhammad Syahrizal Nasir yang bertajuk Fokus Agak Ilmu Berkat. Beliau menyatakan bahawa justru ingatlah diri agar sentiasa menjaga adab sepanjang berada dalam kelas pembelajaran. Sesungguhnya, ilmu yang diperolehi hari ini menjamin keberkatan hidup pada masa akan datang. Dan graf rajah berikut di atas menunjukkan tahap skala persetujuan bagi penghayatan pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah berkaitan pernyataan saya dapat mempraktikkan etika dan adab dalam bilik pelajar dengan baik. Setelah membuat soal selidik terhadap para pelajar berkaitan pernyataan berikut, kami mendapati bahawa kebanyakan daripada mereka lebih memilih skala 5 yang bermaksud mereka sangat bersetuju dengan pernyataan bahawa mereka dapat menerapkan atau mengamalkan etika dan adab dalam diri mereka dengan sebaiknya. Manakala, terdapat juga segelintir daripada para pelajar yang memilih skala 3 dan 4 mengikut kefahaman dan persetujuan diri mereka masing-masing. Di samping itu, bagi kajian sumber dari perpustakaan dan bahan bertulis pula, perkara ini juga turut dinyatakan dalam satu artikel di sebuah laman sosial Universiti Teknologi Malaysia oleh penulisnya Fadilah Zaini yang beliau turut menyatakan bahawa penghayatan nilai membawa maksud pelajar akan mengenal pasti perbezaan antara nilai-nilai baik dan buruk dalam berbagai konteks etika dan peradaban dan dalam masa yang sama dapat menterjemahkan dalam konteks di Malaysia. Berdasarkan rajah berkaitan penghayatan seorang pelajar tentang etika dan adab dapat membentuk kehidupan sejahtera, kami mendapati bahawa semua pelajar bersetuju dengan pernyataan bahawa adakah menjadi seorang pelajar yang beradab dan beretika dapat membentuk kehidupan sejahtera. Ini bermakna semua pelajar memilih nombor 5 daripada 1. Ini membuktikan pelajar-pelajar di Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah memiliki pemahaman yang baik tentang adab dan etika dapat membentuk kehidupan sejahtera. Untuk kajian dari perpustakaan dan bahan bertulis terhadap sebuah keratan akhbar tentang pelajar yang beradab dan beretika dapat membentuk kehidupan sejahtera, iaitu penulis menyatakan masyarakat yang bersikap rabbani ialah masyarakat berakhlak mulia, mempunyai ketinggian moral dan sivik serta berbakti.
Assalamualaikum, saya Fasha Inanima Timur Farid. Saya ingin membentangkan pula beberapa cadangan-cadangan atau langkah penyelesaian bagi memberi kefahaman dan mendidik serta membentuk etika dan adab dalam diri pelajar bagi membentuk kehidupan sejahtera. Cadangan yang pertama adalah penghayatan perlu dipupuk dalam diri setiap pelajar secara komprehensif dan efektif. Komprehensif bermaksud menyeluruh dan atau mendalam, manakala efektif pula bermaksud dengan cara yang berkesan. Menurut permasalahan yang dinyatakan oleh Asmawati Suhid dalam artikel, beliau menyatakan selama ini pengajaran kita hanya memfokuskan kepada sudut kognitif, iaitu fokus untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan sahaja. Maka disebabkan itu pelajar menjadi lemah dalam penghayatan sesuatu perkara. Dalam mencari penghayatan tentang etika dan adab dalam diri pelajar, ia haruslah diterapkan menggunakan beberapa cara yang komprehensif dan efektif. Sebagai contohnya, rajinlah menghadiri program-program berkaitan dengan isu adab dan etika bagi memberikan kesedaran kepada para pelajar sendiri bahawa pentingnya untuk mendalami dan menghayati tentang hal ini. Para pendidik juga perlulah memberikan contoh yang baik dan memastikan mereka juga memahami sepenuhnya elemen ini bagi mengelakkan hal buruk terjadi. Cadangan yang kedua ialah memahami tanggungjawab sebagai pelajar dalam elemen etika dan adab. Sebagai seorang pelajar, tidaklah cukup jika kita hanya mempelajari hal tersebut jika tidak menerapkan atau memahaminya. Memahami tanggungjawab masing-masing amatlah penting bagi memastikan objektif dapat dicapai. Kita mestilah menanam sikap tanggungjawab dalam diri dan memastikan kita memahami sepenuhnya tanggungjawab kita sebagai pelajar. Apabila kita dah diterapkan rasa tanggungjawab dalam diri dan cuba untuk menjalankan tanggungjawab kita secara tidak langsung, ia akan membantu kita untuk mempunyai penghayatan yang tinggi dalam etika dan adab yang baik dan murni. Mengabaikan tanggungjawab adalah perbuatan yang patut kita elakkan bagi menjamin kesejahteraan hidup. Contohnya, sebagai pelajar, kita perlulah melakukan bahagian kita dengan menghormati pendidik-pendidik yang telah mendidik dan mengajar kita dalam mempelajari ilmu. Perbuatan tersebut selari dengan etika, kerana dalam etika, kita mesti memilih untuk menunjukkan respon terhadap sesuatu. Janganlah sekali memandang remeh perkara seperti ini dan jadikan ia sebagai satu sikap yang tetap dalam kehidupan seharian supaya menguatkan lagi sikap dengan lebih teliti. Cadangan yang ketiga ialah pelajar perlu mempraktikkan elemen adab dan etika dalam diri mereka. Berdasarkan pada pendapatan kejadian yang kami perolehi, kami mendapati segelintir pelajar masih tidak sepenuhnya mempraktikkan elemen etika dan adab dalam diri mereka. Hal ini berlaku disebabkan mereka kurang ditonjolkan dan kurang mempraktikkan elemen adab dan etika itu sendiri dalam kehidupan mereka. Maka dengan itu, sebagai seorang pelajar, kita sepatutnya perlu menjaga etika dan adab tidak kira di mana jua jika kita berada, dan adab dan etika adalah suatu perkara yang penting untuk membentuk kehidupan sejahtera. Menurut Dr. Has Nizam Hashim, seorang penulis di Tinta Minda pernah menyatakan di dalam penulisannya bahawa kita sebagai seorang pelajar hendaklah menepati masa tumpuan perhatian di dalam pelajaran serta selalu berkomunikasi dengan baik dan aktif dalam kelas. Janganlah menunjukkan sikap yang tidak beradab dan kurang menyenangkan kepada orang lain, lebih-lebih lagi ketika sesi pembelajaran sedang berlangsung, seperti tidak memberi respon atau tidak menghormati para pendidik yang sedang mengajar. Tambahan pula, kita hendaklah bersikap positif, mesra dan sopan apabila berhadapan dengan mereka. Seandainya sikap etika dan adab ini diterapkan dan dipraktikkan selalu, maka ia dapat membentuk diri pelajar dalam kehidupan yang sejahtera. Bagi cadangan yang terakhir ialah memberi sokongan moral dan tunjuk ajar terhadap pelajar tentang kepentingan menjaga adab dan etika. Sebagai contoh, mengadakan suatu mekanisme yang berkesan untuk menilai akhlak dan memberi penerangan yang meluas berkaitan etika kepada para pelajar, terutamanya di UiTM Kedah, dengan menganjurkan aktiviti penghayatan Islam yang boleh memberikan faedah kepada mereka yang menyertainya. Pada masa kini, para pelajar mungkin mengalami sukar untuk mempelajari dan memperbaiki diri tanpa ada sokongan yang kuat daripada orang lain. Kita boleh menghayati dan sebar sedikit ilmu pengetahuan, justru mengasah kembali adab, etika dan sikap yang sepatutnya diamalkan sebagai seorang pelajar. Kebanyakan perkara sering dipandang remeh, namun ia haruslah juga dikaitkan dengan iman dan agama agar terus beristiqomah. Bentuk pendidikan seperti inilah yang harus lama kita bangkitkan supaya lebih ramai yang sedar akan istimewanya menjaga etika dan adab supaya dapat memberikan kehidupan yang sejahtera dan berguna pada masa akan datang. Menurut Asmawati, di sebuah sumber, globalisasi juga meresahkan setengah pihak tentang kemerosotan nilai akhlak dan moral manusia serta sistem agama dalam cara hidup dan kebudayaan yang diamalkan. Langkah ini hendak diambil bagi memantapkan akidah pelajar dengan lebih baik.
Secara rumusnya, dalam konteks dunia global yang kompetitif ini, gelaran seorang pelajar yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak tetapi tidak memiliki atau menerapkan adab dan etika yang baik dalam diri mereka, ia sama juga boleh diperkatakan setiap apa yang dipelajari itu adalah suatu perkara yang sia-sia sahaja. Ini kerana sebagai pelajar yang berilmu haruslah menitik beratkan atau mengambil tahu tentang etika dan adab ini dengan serius, tidak kiralah di mana jua, sama ada di tempat belajar atau ketika sesi pembelajaran berlangsung secara dalam talian. Adab dan etika ini adalah suatu bahan hiasan yang menghiasi diri setiap manusia bagi mengajar sikap-sikap yang positif dan bermoral. Perkara ini turut diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Di sebalik itu, mengikut kajian-kajian yang telah kami lakukan berkaitan tajuk kami iaitu etika dan adab dalam diri pelajar membentuk kehidupan sejahtera, secara ringkasnya, pelajar-pelajar di UiTM Kedah dapat memahami dan menerapkan etika dan adab dalam diri mereka sebagai garis panduan agar menjadi manusia atau pelajar yang berguna dalam kehidupan, bukan sahaja mendapat pahala dan membentuk diri dengan lebih baik, tetapi sudah semestinya akan mendapat keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat kelak.